Okay, kita masuk part 2 pula ya. Naming convention. Bila kita bagi nama kepada widget, actually kita boleh bagi nama apa-apa saja asalkan dia adalah valid Python identifier lah. Okay, contohnya tadi saya dah bagi nama W, ada yang bagi nama mylabel. Sebenarnya apa pun boleh asalkan dia adalah valid. Tapi standard yang telah ditentukan oleh kebanyakan programmer dalam dunia, memang ada cara untuk menamakan widget dalam GUI programming. So ini kita panggil sebagai naming convention. Naming convention bagi widget naming adalah kita kena include nama yang berkaitan dengan kita punya widget tu lah. Contohnya widget tu adalah untuk simpan nama. So kita bagilah LBL name. Okay. Okay. Kita juga kena include nama widget tersebut. Contohnya kalau label kita boleh letak LBL name ataupun name label. Ni contohnya lah. Kalau label kita letak prefix kat depan LBL. Jadi LBL name. Ini sebenarnya terpulang kepada awak punya preference lah. Sama ada awak nak letak LBL name ataupun name label. LBL underscore name ke, ada underscore ke, tak ada underscore ke, asalkan dia adalah valid Python identifier dan dia boleh melambangkan apa widget tu buat dan apa jenis widget tersebut. Okey, kita tengok pula tentang frame. A frame lets you organize and group widgets, works like a container. It's a rectangular area in which widget can be placed. So, dalam GUI programming, frame ni adalah untuk kita groupkan kita punya widget. Kadang-kadang kita nak letak widget tu sekelompok-sekelompok kan. Contoh macam ni, ada personal information duduk satu kelompok, address ada satu kelompok. So, dalam kita ada frame dan juga label frame. Label frame dengan frame ni lebih kurang sama je, cuma beza dia frame ni dia tak ada tulisan dekat atas ni. Yang label frame dia ada macam border tu dan dia ada tulisan. So, contoh label frame. Okey, kita tengok contoh ini bila kita run, nampak macam ni lah coding ni. So, tengok coding ni. Saya ada tiga widget, 2 label, X, W dan 1 button. Ini label X, ini label W dan 1 button. Saya panggil button 1. Ini duduk dalam frame 1. Okay, ataupun saya bagi nama F1. So, cara dia, kita declare satu label frame. Contoh macam ni, F sama dengan label frame. And then ini macam biasalah dia punya option. Okay, pad X dengan pad Y ni maksudnya padding macam ni. Ruang kosong keliling ni kita panggil sebagai padding. So, ruang antara kiri kanan ni, ini kita panggil sebagai pad X. Antara atas bawah ni kita panggil sebagai pad Y. So, saya letakkan padding ni 50 pixel, padding ni 50 pixel. Sebab tu dia ada jarak macam ni. And then pack macam biasa. So, yang penting dalam frame ni, kamu mesti letakkan dia punya master ni, okay, adalah frame yang kamu nak letak tu. Jangan letak root kat sini. Kalau kamu letak root, maksudnya dia duduk dalam dekat luar lah, dia tak duduk dalam frame lah. Okay, cuba kita run tengok. Kalau saya letakkan X ni pada root, bukan dalam F1, dia duduk dekat luar. Sepatutnya dia duduk dalam F1 ni kan. So, cara dia, kalau awak nak memastikan dia duduk dalam frame yang betul, awak mesti letak master dia sebagai frame tersebut. Next, macam mana nak masukkan image. Okay, first kali awak kena copy paste gambar awak tu, file gambar tu ke dalam working directory. Folder yang ada awak punya coding tu lah. Okay, copy paste dalam tu. Next, dalam coding awak kena masukkan
Yang ni. From PIL huruf besar, import image I huruf besar, image tk. And then ini je lah yang coding yang baru. Okey, bagi nama apa-apa kamu punya image tu sama dengan image tk.photoimage buka kurungan image.open, bagi link kamu punya nama file tadi tu. Contohnya nama file saya tadi ayam, okay, ayam.jpg. And then create satu lagi variable iaitu sejenis label. Okay, maksudnya label ni kita akan letakkan satu static image. Letak daripada root, ini yang penting. Image sama dengan kita panggil balik yang tadi tu. Okay. And then pack macam biasa. So, kalau kita run, akan keluarlah image tu. Okay. Just in case kalau kamu buat, tengok-tengok dia keluar error. Cakap tak dapat nak import PIL. Maksudnya modul tu belum ada lagi lah dalam kamu punya Python installation. So, cara dia, pergi pada terminal dekat bawah ni. Okay, type pip install below. Maksudnya, kamu akan download satu modul daripada internet, iaitu nama dia Pillow. Make sure ada internet connection lah. And then enter. So, dia akan cari dalam internet. Sebab saya punya memang dia dah install dah. So, dia cakap tak payah nak install dah lah. Kalau yang kamu punya belum ada lagi dalam kamu punya Python installation, dia akan install dekat sini. Next, kita ada layout management. So far, kita untuk letakkan kita punya widget kepada display, kita pakai method pack. Sebenarnya bukan ada pack saja, dalam kita ada dua lagi iaitu grid dan juga place. So pack, grid dan place ini kita panggil sebagai layout manager. Layout manager ni menentukan macam mana cara kita meletakkan widget kita tu dalam display. So kalau pack, sebenarnya dia adalah position widgets relative to each other. Okay. Kedudukan dia adalah bergantung kepada widget lain yang ada di sebelah dia ataupun yang di-declare selepas dia lah. Contoh kalau tadi kita buat by default je, kita tak letak apa-apa option. So terus diletak atas bawah. Okay, widget pertama, next widget akan ada di bawahnya. Okay. Kalau kita nak letak dia ke kiri, so kita mesti letak side sama dengan left. Tapi pack ni sebenarnya susah nak control. Kalau kita nak buat aplikasi yang mudah-mudah je tak apalah. Tapi kalau yang besar dan kompleks tak elok lah kalau kita pakai pack. Yang kedua adalah grid. Grid, position widgets according to grid. Iaitu kita gunakan teknik column dan juga row. Okay, dia susun mengikut row berapa dan kolom berapa. Lebih kurang macam Excel lah. Yang ketiga adalah place, position widget using absolute pixel location. Yang ni dia susah sikit sebab kita kena tahu pixel mana kita nak start letak kita punya widget tu. Okay. Three layout manager, pack, grid and place should never be mixed in the same master window. Dalam satu window hanya boleh pakai satu jenis layout sahaja. Jangan campur-campur. Okey, saya nak tunjuk example menggunakan grid layout. Untuk menggunakan grid layout, seelok-eloknya sebelum kita start buat, kita kena plan dulu mana nak letak kita punya widget. Sebab kita kena tahu nilai row dan juga kolom. Macam contoh yang ni, saya plan dulu menggunakan Microsoft Word. Saya pakai table. So, saya dah letak siap-siap lah number row dan juga kolom. Okay, saya nak buat address book. So, saya plan macam ni lah. Kat atas ni ada tajuk My Address Book.
And then my address book ni ada pada row kosong. Row dan juga kolom dalam grid system dia bermula dengan kosong. Ya, ini row kosong, row 1, row 2, row 3, row 4 dan seterusnya. Kolom pun kolom kolom kosong, kolom 1. Macam ni kolom kosong, kolom 1, kolom 2, kolom 3. So kena plan siap-siap lah. Atau lebih elok lagi kalau kamu dah plan dah, dekat sini apa nama yang kamu nak bagi dekat widget ni. Contohnya ini saya letak sebagai LBL title. Yang ni LBL name. Kat sini saya nak letak entry ENT name. Lagi elok kalau kamu dah plan siap-siap lah untuk kamu punya mini project. So dalam coding ini saya dah buat siap-siap dah. Nak cepat kan. Import untuk clear entry saya dah buat semua. Dah create dah dia punya window. Saya dah buat satu label frame sebagai group tu. Sebab dalam layout saya ni yang insert new contact dengan my existing contact ni sebenarnya ini adalah label lah. Label untuk yang ni sebenarnya adalah label frame. Tapi dalam Microsoft Word nak buat macam mana kan label frame. So saya letak macam ni je lah. Ini pun label frame juga sebenarnya. So saya dah create dah group tu. Widget semua saya dah create dah dia punya objek. Ini label widget. Ini entry widget dengan text widget. Saya dah create dah. Ini group untuk button. Saya dah create group untuk button dan objek button. Terus sekarang tinggal untuk show saja. Kalau kita run sekarang ni program ni, tak nampak apa-apa lagi. Sebab apa? Sebab kita tak panggil lagi method untuk display kepada screen. Macam tadi kita panggil pack kan. Yang ni saya tak nak pakai pack, saya nak pakai grid. Objek kita dah create, cuma kita belum show saja lagi. First untuk menyenangkan, lebih baik kita letak sebelah-sebelah lah sebagai reference. Saya nak letak sebelah ni. Letak sebelah macam ni senang sikit tengok. Senang nak refer. Yang ni tutup. Alright. So, first kali kita ada ini my address book ni. Ini saya dah bagi nama dia LBL title. So, LBL title my address book. Ini yang saya nak show dulu. So, LBL title. Dot. Kalau tadi kita pakai dot pack. Sekarang saya tak nak pakai dot pack. Saya nak pakai dot grid. So, dalam grid, kita kena bagi nilai row dan juga kolom. Row apa? Row sama dengan, kita tengok kat sini, dia ada pada atas sekali iaitu row kosong, baris kosong. Row sama dengan kosong, nilai integer. Kemudian kolom sama dengan, kolom berapa? Ini memang patutnya yang kiri sekali kan, cuma dia duduk kat tengah. Kolom sama dengan kosong. Sekarang ni, kalau kamu tengok line bawah dia ada 2 kolom. Dia pula ada 1 kolom. Kalau jadi macam ni, maksudnya kita kena buat kolom span. Kolom span ni lebih kurang macam, kalau dalam Microsoft Word kita pakai merge cell kan. Merge. Sebab ini dia melangkaui lebih daripada 1 kolom dekat bawahnya. So, kita kena pakai kolom span. Sama dengan, berapa dia nak span? Bawah dia ada 2 kolom, dia akan melangkaui 2 kolom ni. So, kolom span sama dengan 2. Next. Kita ada, ini, insert new contact ni sebenarnya adalah frame. Label frame. Mana dia? Label frame. Group 1. So, group 1.
group 1. Group 1 dot grid. Row berapa? Row sama dengan 1. Kolom sama dengan 1. Okay. Next, name. Okay, name, LBL name. LBL name dot grid. Dia ada pada row 2, kolom kosong. Kolom kosong. Oh, grid nanti kolom kosong Sorry, silap. Okay. So, sebelah sini saya lupa nak lukis-lukis. Ini patutnya ada entry lah ni. Ini entry, ini text, ini entry, ini entry. So, ini entry untuk name, ENT name. ENT name dot grid. Row sama dengan 01. Row sama dengan name tadi. Row 2. Row adalah 2. Kolom ke berapa? Kolom kosong, kolom 1. Kolom 1. Okey, untuk menjimatkan masa, saya dah buat dah untuk lain-lain ni. So, kita tengok dia punya output. Dia jadi macam ni. Okey, dia akan susun ikut grid. Tapi sekarang ni, kalau kamu tengok address ni, dia macam lari sikit. Dia nak pergi duduk tengah. Jadi tak cantik kan? So, saya nak buat bagi dia lekat ke arah kiri. So, untuk ni, kita kena pakai coding, sticky. Sticky maksudnya dia akan melekat ke arah mana. Kalau dia nak lekat ke atas, dia akan sticky sama dengan north, sama dengan N. Kalau ke kiri, dia akan pakai west. Kalau ke kanan, dia akan pakai east. Kalau ke bawah, dia akan pakai south. So, kalau nak lekat ke kiri, maksudnya kita pakai W, iaitu west. So, dia pergi ke arah kiri lah. Yang ni pula untuk place. Place saya tunjuk dalam ni je lah. Place ni basically kita pakai dot place. And then kita kena define dia punya nilai X dan juga nilai Y. Nilai X maksudnya dia punya horizontal lah, kiri ke kanan ni. Macam yang ni, label A ni yang kuning ni. Okay. Place X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Maksudnya X dia dekat sini, Y dia dekat sini, titik yang atas ni. Macam label B, place X sama dengan 20. Maksudnya dia punya ni, dekat sini lah X sama dengan 20. Okay. Selang 20 pixel daripada tebing kiri tu. Y sama dengan 20 maksudnya selang 20 pixel daripada atas. Sebab tu dia duduk kat sini. Dan seterusnya lah. Relational X dan relational Y ni dia relate kepada kedudukan yang sebelumnya. Tapi place ni payah sikit lah kalau kita nak pakai kan. Mungkin ada setengah keadaan kita akan pakai place ni. Mungkin untuk buat graph ke, ataupun memang nak letak gambar ke. Tapi selalunya kalau untuk information system kita akan pakai grid. Kemudian kita ada message box. Okay, dalam GUI message box tu adalah sejenis kategori dialog box. Okay. So dialog box ni kita boleh guna untuk tunjuk warning or error, asking for input or widget to select files and colors. Itu untuk dialog box.
Untuk message box ni, dia adalah sejenis dialog box yang kita guna hanya untuk display information saja. Message box ni sebenarnya dia bukan sejenis window. Jangan confuse dia dengan window. Window tu lain, message box tu lain. Message box ni adalah satu kelas yang lain. Objek berjenis message box. Okay, dia memang kecil saja dan dia hanya untuk display information saja. So, ada beberapa jenis message box yang kita boleh pakai. Contoh show info, show warning, show error. Setiap satu ni ada perbezaan lah antara dia punya icon dan juga dia punya button. Okay, ini kamu boleh cari dia punya manual dalam internet lah. So, saya bagi satu contoh. Ini satu contoh message box. Okay. Contohnya dekat sini, bila kita nak exit application tu, kan kita tekan exit. So, saya nak, lepas kita tekan exit, bukannya dia terus keluar, tapi dia akan keluarkan dulu satu message box. Dia tanya, are you sure you want to exit? Okay, so cara dia, kita kena letak dia dalam function tu lah. Contohnya ni command, dia pergi dekat key window. Dalam function key window, kita akan panggil message box. Okay, declare dia punya nama sama dengan message box dot ask question. Tapi sebelum tu, yang penting kamu kena import dahulu. From Tkinter import message box. Kalau tak import ni tak boleh pakai lah. Okay, message box dot ask question. And then ini tajuk dia, exit application. Are you sure you want to exit? And then icon dia boleh set juga. Iconnya ni warning. If yes, dia akan root.destroy. Maksudnya dia akan keluar. Else, dia akan show info return. Okay, saya tunjuk. Run application ni. Contoh yang ni. Kita tekan exit. Dia akan keluarkan. Are you sure you want to exit? Kalau no, dia akan keluar return to the application screen. Okay. Kalau yes, dia akan tutup. Ini message box lah. Macam mana pula kalau nak buka window lain? Kalau nak buka window lain, caranya macam tadi kita letak dalam command dan kita letak dalam function. So, kita kena declare satu objek, create satu objek berjenis top level. Okay, top level dalam kurungan bagi window mana yang panggil dia. Macam ni root yang panggil dia, so letak root. And then yang bawah tu katakan kamu nak setkan dia punya size. So win2.geometry. And then kat bawah ni apa je yang kamu nak letak dalam window yang baru tu, letaklah. Yang penting dekat sini dia bukan lagi root tapi nama window yang baru tu. And ini untuk display tu macam biasalah. Pack ke, grid ke dan sebagainya. Contoh dekat sini. Okay, ini adalah root window. Window yang asal. So, bila kita klik open window tu, dia akan buka satu window baru. Ini bukan message box. Ini adalah window betul. Kita nak letak apa pun boleh dalam ni. Okay, last part. Macam mana nak store data dalam database. Kalau kita buat satu information system, biasanya memang kita kena simpan data. Dan dalam Python disediakan beberapa cara untuk simpan data. Antara yang awak dah pernah belajar iaitu list, tuple dan dictionary. Iaitu kita simpan data dalam bentuk array lah lebih kurang. Tapi list, tuple dan dictionary ni dia hanya temporary. Iaitu hanya ketika program kita execute saja dia boleh simpan kita punya data. Macam dia simpan data tu dalam RAM sajalah, bukan dalam hard disk. So, kalau kita nak simpan permanently dalam hard disk, kita kena simpan sama ada dalam bentuk file ataupun dalam bentuk database. File ni maksudnya kita save dalam satu external file, contohnya .txt, .dat ataupun .csv. Okey, kat sini saya bagi satu demo lah. Contoh ini adalah coding untuk simpan data dalam text file. So, bila kita run,
Dia tanya kat sini how many user. Okay, saya nak masukkan 2 data, katakan 158 cm, 67 kg, 180 cm, 68 kg. Okey, data dia akan simpan dalam bmi.txt. Boleh terus buka kat sini ataupun saya buka dalam folder. Disimpanlah data tadi. So, ini adalah dalam bentuk text file. Masalah text file ni dia tak sistematik lah nanti kalau kita nak edit, nak delete. Kalau takat 3 data, 2-3 data macam ni tak apa. Tapi kalau beribu-ribu data macam mana? Macam mana pula kalau benda tu berkait dengan data-data yang lain? So, susah. Jadi, untuk itu lebih sesuai kalau kita pakai teknik yang ketiga iaitu database. Database, organized collection of structured data, typically used in an information system. Okay, database make data management easy as they support electronic storage and manipulation of data. So database ni data disimpan dalam bentuk table. Okay, dalam bentuk table macam ni, dalam bentuk jadual lah lebih kurang, iaitu dalam bentuk row dan juga kolom. Row mewakili record, satu row ni, satu baris ni dikira sebagai satu rekod, dan kolom ni melambangkan dia punya field. Okay, satu jenis data lah, contohnya student ID, phone name, surname, date of birth dan sebagainya. Dan setiap table yang kita hasilkan, okay, dalam database boleh ada lebih daripada satu table. Setiap table memerlukan satu primary key untuk kita kenal pasti rekod tersebut. Contohnya kalau student kita pakai student ID ataupun nombor matrik. Kalau orang biasa kita pakai IC number, passport number ataupun staff ID dan sebagainya. Yang penting dia mesti unik. SQL is the standard language for dealing with relational database. So untuk kita manipulate data dalam database, kita biasanya menggunakan SQL query. Contoh macam ni lah, ini adalah SQL query untuk masukkan data ke dalam database. Contoh yang ni, insert into, nama table, buka kurungan, ini nak masuk dalam field mana, kemudian value dia apa. Ini adalah SQL query untuk tunjukkan data. Select all from table name. Maksudnya dia akan senaraikan semua data yang ada dalam database tersebut. So untuk database ada beberapa software yang available dalam market yang kita boleh guna untuk manage database. Software untuk create dan manage database ni kita panggil sebagai Database Management System ataupun DBMS. Okay, DBMS provide user and programmer with a systematic way to create, retrieve, update and manage data. Contoh DBMS yang popular, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Microsoft Access dan SQLite. Banyak lagi lah. Ini antara yang popular. And then kita tengok Python Database API. Python standard for database interface is the Python DB API which support many database. Okay, ini adalah modul yang kita dah import tu lah. Yang kita import tu supaya kita boleh pakai dia punya operation untuk kita manage database. So ini antara database yang dia boleh support. Yang paling popular untuk kita pakai dengan Python adalah SQLite. SQLite is a lightweight database commonly used with Python as it has been built in as Python library. Masa kita install Python memang dia dah built in dalam Python library. So current version adalah SQLite 3. Untuk kita manage database ni kita boleh pakai melalui coding kita punya Python tu, CLI maksudnya macam command prompt ataupun GUI.
Kalau kamu belajar dalam RY43 sekarang ni, diorang masih pakai CLI. Maksudnya pakai command prompt. Untuk subjek ni saya akan ajar manipulate daripada coding untuk create data dan juga menggunakan satu software untuk daripada GUI lah untuk kamu create table. Next, macam mana kita nak create database dalam Python, iaitu dengan menggunakan SQLite tree. So, cara dia senang saja. First, kamu kena import SQLite tree. Kemudian pada bahagian action tu kamu kena letak satu statement untuk create database connection, iaitu bagi nama apa-apa, dia punya penunjuk sama dengan SQLite tree.connect, kemudian bagi nama kamu punya database. Database ni kalau kali pertama kamu create, maksudnya dia tak wujud lagi dalam kamu punya directory, dia akan create yang baru. Tapi kalau dah wujud, dia akan connect. Sebab tu, satu statement ni kita boleh guna sama ada untuk create database ataupun connect database. Ini contohnya untuk address book tadi yang kita dah buat dia punya GUI tu. Okay, first kena import SQLite tree, latest version lah. Saya ada satu button save. So button save ni akan action dia adalah pada submit. So saya create satu function submit. Dalam function submit ni dia akan create ataupun connect kepada database bernama addressbook.db. So inilah dia punya command. Okay, next adalah untuk create table. Untuk create table ni boleh kalau kamu nak buat dalam coding, tapi lebih baik kita guna GUI lah, satu software lain untuk manage bahagian create table ni supaya dia tak redundant. Banyak GUI software yang kita boleh guna untuk manage database. So especially untuk SQLite, kita ada yang paling popular adalah DB Browser for SQLite. So ini kamu boleh download sendiri, sqlitebrowser.org. Software ni free je. So install software tu. Ini saya buka. Okay. So sekarang saya tunjuk macam mana kita nak manage database dari sini je, senang. Okay, create new database. Cari folder tadi. Okay, kat sini saya akan create address book data and then save. So dekat sini kita akan create table definition. First kali dia tanya apa nama table. Nama table saya nak bagi contact. Kemudian dalam contact ada apa? Ini dia punya field lah. So field yang pertama adalah name. Name, okay. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 type of data yang kita boleh simpan dalam database. Integer, text, blob, real dan numeric. Okay. Sekarang ni, macam yang saya bagi tahu, setiap table perlukan satu primary key. Satu key untuk kita kenal pasti rekod tersebut. Satu key yang unik. Nama tak sesuai untuk jadi key. Sebab apa? Nama boleh jadi sama. Boleh jadi dua orang mempunyai nama yang sama sedangkan dia adalah orang yang berbeza. So lagi sesuai kalau kita ambil ID. Ini saya letak ID lah. Sebab ini just simple address book, ID saja. ID type dia saya nak letak integer. Jadikan dia primary key. Dan saya nak buat dia sebagai auto increment. Maksudnya bila kita masukkan next record, kita tak payah nak specify dah ID dia berapa. Dia akan increase lah. Automatic, orang pertama ID dia 1, orang kedua ID dia 2, ID ketiga dan seterusnya. Okay. Next kita add lagi field. Field yang kedua baru nama. Nama, text.
address text. Font adakah integer ataupun teks? Font jangan letak integer sebab kita takkan buat penambahan, penolakan. Kita tak buat operasi matematik pada phone number. Jadi baik kita simpan sebagai teks. Dan email. Teks. So kita check balik. Yang dekat bawah ni adalah SQL statement. So kalau kita buat dalam command prompt contohnya CLI, kita terpaksa type semua ni satu persatu. Tapi sebab kita pakai GUI software, ini automatic dia akan create kepada kita. So save je lah. Okay. Sekarang kalau kita expand contact ni, kita boleh nampak dia dah tunjukkan dekat sini. Okay. Dalam software ni kamu juga boleh browse data. Sekarang ni data tak ada lagi dalam ni. So dari software ni juga kamu boleh create data terus dalam ni. So cara dia kamu kena klik insert new record in the current table. Okay, jangan pergi tekan kat filter ni pula, ini lain So bila kamu klik insert new record in current table, nampak tak ID terus diletak 1. Sebab apa? ID adalah auto increment, automatic je dia letak number yang seterusnya. Okay, name boleh terus edit kat sini. Dah siap, tekan enter. Katakan saya nak tambah lagi satu rekod. Terus dia letak ID adalah 2 sebab dia auto increment. Okey, itu adalah tentang browse data. Dan dalam software ni juga dia ada option untuk terus execute SQL command. Kat sini contohnya kita masukkan select all from contact. Ini salah satu SQL command untuk tengok semua data. Okay, cuba kita run. Dia akan paparkan semua data. Saya nak try sort. Order by name. Contohnya dia akan sort ikut nama. Nampak ditunjuk Ali dahulu. So kita boleh try dululah SQL command kat sini, tengok output dia macam mana, supaya bila kamu masukkan dalam kamu punya coding, dah memang confirm dah SQL command tu tak salah. Sebab kamu dah tengok dah output dia macam mana. Cuma satu je yang kamu kena ingat, kalau kamu manipulate data dalam DB browser ni, jangan lupa untuk write changes. Kalau tak write changes, dia tak lekat lah dalam database tu. Setiap database biasanya boleh support 4 operation. Create ataupun insert, read, update dan delete. Ini biasanya orang sebut sebagai CRUD operation. So kita gunakan SQL command untuk buat operation ni lah. Tapi untuk subjek ni saya just cover untuk insert dan juga read, iaitu untuk select. Okay. Yang lain tu kamu belajar sendirilah sebab actually subjek database ni kita akan cover pada subjek yang akan datang. Untuk create ataupun insert data, kita kena gunakan command insert into nama database, buka kurungan. Kemudian kita nak masukkan dalam field yang mana. Letak dalam kurungan. Kemudian bagi value. Kalau dalam Python, kamu bagi dulu tanda soal macam ni, tutup, and then koma. Kemudian dari mana kamu nak dapatkan value tu? Value kita dapatkan daripada entry tadi kan? Entry dan juga text box, so panggil .get lah. Cuma kamu kena ingat kalau kamu pakai text box, masa pakai .get tu kamu kena letak 1.0, n. Kalau tak letak ni dia keluar error. And then commit dan close macam biasa. Sebelum tu kamu kena create dulu cursor. Cursor ni sebagai penunjuk lah untuk kamu execute command ni. Sebenarnya ada banyak cara, tapi ini salah satu cara lah, iaitu kita pakai cursor. Okay, sambung tengok coding tadi. Lepas create database, kita dah create table. Okay, sekarang create
cursor. Okay, insert into contact. Okay, perasan tak dekat sini saya tak letak ID. ID tak payah letak sebab dia auto increment. Okay, so yang ni ada 1, 2, 3, 4. Make sure belakang ni pun ada 1, 2, 3, 4. Tutup dengan koma. Lepas tu buka kurungan. Ini dari mana kita dapat. Ini sebenarnya adalah satu tuple. Dia minta satu tuple kat belakang ni. So tuple ujung ni sebelum kamu tutup, make sure kamu letak satu koma kat sini. Kalau tak letak koma ni dia ada error. Okay, cuba kita run. Name Michael. Okay, dia dah save data. Sekarang kita nak tengok masuk ke tak data kita tu. Cuba kita buka balik apps tadi. Okay, select all from contact, order by name. Run tengok. Okay. So adalah data tu. Okay, last sekali macam mana kita nak display data yang kita masukkan dalam database tadi. Ini saya letak dalam show existing punya function. So mula-mula macam tadilah kita kena connect, create cursor, dah sekali tutup. And then dalam execute tu kita masukkan select, apa yang kamu nak select. Masukkan SQL command dalam ni. Lepas tu commit. Okay, kemudian kamu kena masukkan fetch. Okay, satu command untuk fetch, katakan records sama dengan C cursor kita dot fetch all. Ini kalau kamu nak fetch banyak data lah, lebih daripada satu record, kamu pakai C dot fetch all. Okay, kenapa saya ada row 6 sama dengan 9 ni? Ini sebenarnya sebab saya pakai grid layout. Jadi saya kena tahu betul-betul nak letak dekat row mana, dekat kolom mana. Dalam kes ni row lah, row yang penting kita kena tahu row mana kan. Yang ni row dia akan increase apabila number of kita punya record tadi bertambah. For R in records, ini ingat balik for dulu untuk fetch data tu. So kita akan letakkan data kita dalam label. Okay, LF existing contact ni sebenarnya adalah label frame yang saya dah create. So dia duduk dalam label frame existing contact, frame yang kat bawah tu. Kemudian text kita setkan ke ni R0. R0 ni akan merujuk kepada data yang kita dapat tadi. Data yang kita dapat tadi dia akan bagi dalam bentuk tuple. So tuple tadi tu R ni akan merujuk kepada R index 0, iaitu data pertama, rekod pertama. So kita convert dia dulu kepada string dan kita setkan dia kepada text. So dia akan setkan label ni dengan text daripada R0. Okay. R0 ni mewakili apa dia? Kalau select all tadi, R0 ni adalah ID lah. Ini adalah ID. Ini nama. R2 ni adalah address, phone. Yang ni adalah email. So dia akan loop lah buat sampai habis kita punya record. Dan row 6 ni saya tambah dengan 1. Maksudnya kita start dengan row 9. Sebab dalam grid layout yang existing contact ni start daripada row 9. Okay. So dia akan loop, dia akan bertambah lah. Row 9. Ni semua row 9 ni. Mula-mula row 9. Lepas tu ditambah lagi dia jadi row 10. Row 11, row 12. Contoh kalau ada 3 data daripada row 9 akan jadi sampai row 12. So saya dah masukkan coding untuk show existing ni tadi. Macam yang saya explain tadi. Cuba kita run. Show all. Dia akan display semua data tadilah. Jadi itulah saja lecture saya untuk semester ini untuk subjek Python programming.
So kalau ada apa-apa lagi yang awak nak tanya, boleh tanya. Untuk lebih lagi guide, awak boleh check mana-mana saja online punya solution. Contoh yang bagus ini, awak boleh tengoklah reviton.com. So itu saja. Terima kasih dan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.